Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat 1.2 keselamatan dan peraturan dalam makmal biologi. Okey, dalam makmal biologi ada peraturan lah. Makmal biologi penting untuk menjalankan penyelidikan saintifik. Untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku, kita mestilah sentiasa mematuhi peraturan dan langkah-langkah keselamatan dalam makmal biologi. Okey. Kita juga mesti mengenali peralatan perlindungan diri, mengenali peralatan perlindungan diri yang disediakan serta memahami fungsi-fungsi dia. Okey, kita tengok pula yang pertama kita ada pancuran kecemasan. Digunakan apabila bahagian badan terkena bahan kimia atau bahan-bahan berbahaya. Seterusnya kita tengok pencuci mata. Okey, digunakan untuk mencuci mata apabila terkena bahan kimia atau bahan-bahan yang berbahaya. Inilah tempat dia keluar air. Okey. Next kita tengok kabut asap. Ini banyaklah untuk mengelakkan terhidu daripada gas-gas yang berbahaya seperti klorin, bromin dan nitrogen dioksida. Okey, inilah kabut asap dia. Next kita tengok kabinet aliran lamina. Kabinet ini menyediakan aliran udara yang ditapis di ruang kerja yang bersih di dalam kabinet aliran lamina. Tengok yang seterusnya, kita tengok kabinet keselamatan biologi. Menyediakan ruang kerja yang tertutup untuk mengkaji bahan yang telah berkemungkinan telah dicemari oleh patogen lah. Okay. Kita tengok pula ni peralatan keselamatan kita ada Google. Ni Google mata ni. Okay, Google. Untuk mengelakkan mata daripada terkena bahan kimia yang berbahaya, topeng muka, mask ni. Mask. Topeng muka untuk melindungi daripada asap atau habuk yang boleh menjejaskan sistem pernafasan. Sarung tangan kita ada ni, sarung tangan. Okay, digunakan untuk mengambilkan sampel biologi. Tengok ada pencuci tangan, dia tak ada, untuk membasmi kuman pada tangan. Baju makmal, ni baju makmal untuk melindungi badan dan pakaian daripada percikan bahan kimia. Kita tengok pula kasut makmal, kasut sekolah lah untuk mengelakkan kecederaan apabila serpihan kaca ataupun tempahan bahan kimia tumpah pada kaki lah. Okay, next kita tengok bahan-bahan yang boleh dibuang dalam sinki. Yang pertama kita boleh buang nilai pH 5 hingga 9, cecair yang larutan, cecair dan larutan yang mempunyai kepekatan rendah dan tidak berbahaya kepada pengguna. Contoh larutan sukrosa, larutan pewarna ataupun air suling lah. Next kita tengok bahan-bahan yang tidak boleh dibuang di sinki. Tak boleh dibuang dalam sinki. Yang pertama sebatian pelarut organik seperti aseton, alkohol ataupun benzena. Nilai pH kurang daripada 5 atau lebih daripada 9. Bahan kimia, asid, grease dan minyak. Okey. Bahan yang tidak boleh dibuang sekali lagi contohnya sisa pepejal. Pepejal seperti kimia kalsium atau bergetah, logam berat seperti merkuri ataupun bahan yang boleh meruap. Okey, lagi bahan toksik tak boleh, bahan sisa organik, mikroorganisma bangkai, bahan reaktif dan bahan radioaktif ni radioaktif. Okey, next kita ada kaedah memuruskan bahan sisa biologi. Selepas menjalankan eksperimen, terdapat bahan sisa yang perlu diuruskan sebelum teliti sebelum dibuanglah. Kaedah menguruskan bahan sisa berlainan mengikut prosedur operasi piawai. Okey. Nah, ni adalah contoh dia. Contoh kalau sisa tajam, kita kena buat apa? Masukkan dalam bekas yang disediakan. Okey. Sisa tak tajam, kita kena buat apa? Bungkus. Lepas tu, disterilkan, dinyah komunikasikan. Okey. Kemudian dibuang ke dalam tong yang bahaya. Contoh bangkai haiwan dibungkus dan dibungkus dalam beg biobahaya dan disejuk bekukan. Contoh seperti cecair, okey. Dia perlu dinyah komunikasi sebelum dilupus. Sisa cecair disterilkan dan dilupuskan dengan segera. Okay, next. Okay, maksudnya nyah kontaminasi ni autoclave dijalankan pada suhu 121 dan tekanan 15 PSI selama 20 minit. Beg plastik biobahaya boleh telah disterilkan dalam autoclave dan bekas sisa tajam misalnya disimpan sementara di tempat penyimpanan khas terkawal sehingga waktu pelupusan telah dijadualkan. Okey, kemalangan dalam makmal. Okey, sir. Okey. Kemalangan dalam makmal boleh disebabkan kecuaian, kelalaian, kurang kemahiran dalam pelaksanaan eksperimen. Okey, langkah-langkah dia contoh bila ada tumpahan bahan kimia am, maklum kepada guru dulu, jadikan kawasan tumpahan itu sebagai kawasan larangan, sekat tumpahan dengan menggunakan pasir, kaut tumpahan bahan kimia dengan menggunakan alatan yang sesuai dan buang dengan selamat. Okey,
Contoh kalau merkuri pula. Merkuri ni maklum kepada guru dulu, jadikan kawasan tutup kawasan larangan, tabur sebut sulfur untuk menutupi tumpahan merkuri dan hubungi pihak bomba. Okey, dan amal-amalan yang dalam amal biologi, biologi adalah satu tempat pendidikan dan pendidikan. Namun begitu terdapat peraturan keselamatan umum yang perlu sentiasa diamalkan oleh murid. Okey, etika pemakaian. Pakaian mestilah guna baju makmal, sarung tangan, kasut dan gugut keselamatan lah. Seterusnya, dilarang bekerja sendirian. Okey, basuh tangan selepas menjalankan eksperimen, dilarang membawa masuk barang yang tidak berkaitan dalam makmal. Okey, lagi peraturan dia lagi bersihkan tempat bekerja dengan disinfektan, buang sisa mengikut prosedur, dilarang makan dan minum, tak boleh makan, kena pasti semua simbol keselamatan lah. Okey, langkah keselamatan berhubung kebakaran. Okey, hentikan kerja serta-merta dan matikan semua punca elektrik di berdekatan serta cabutkan palam. Keluar dari makmal mengikut laluan pelan kecemasan telah ditetapkan. Okey, lepas tu hubungi pihak bomba. Jangan cemas dan jangan tolak-menolak bila keluar. Jangan berpatah balik untuk mengambil barang yang tinggal dan berkumpul di tempat yang telah ditetapkan. Okey, pengenalan bahan kaca dan bahan kimia. Berjaga-jaga apabila mengendalikan barang bahan kaca panas. Laporkan sebarang kerosakan peralatan atau barang yang kaca kepada guru dengan segera. Okey, jauhkan bahan kimia yang mudah terbakar daripada sumber nyalakan api, contohnya alkohol lah. Dilarang menyentuh, merasa ataupun menghidu bahan kimia secara langsung. Okey, ini apa ni? Asesmen hidup. Okey, contohlah kita kena guna sarung tangan yang sesuai untuk mengenalikan spesimen biologi. Spesimen tidak berbahaya dan boleh dibedah hendaklah ditanam ataupun disejuk beku. Ni apa ni? Tikus. Okey. Pengenalan spesimen hidup. Cuci tangan sebelum dan selepas eksperimen. Semua permukaan tempat kerja hendaklah dibersihkan dengan disinfektan sebelum meninggalkan makmal. Okey. Bantuan kecemasan. Memaklumkan kepada guru, hubungi talian kecemasan, pindahkan mangsa di tempat kejadian, beri rawatan kecemasan dan jadikan tempat kemalangan sebagai kawasan larangan. Okey, amalan, sikap saintifik dan nilai murni. Minat dan sifat ingin tahu berkeliling dalam keliling. Jujur dan tepat dalam merekod serta mengesahkan data, rajin dan tabah dalam menjalankan sesuatu kajian. Okey. Mestilah bertanggungjawab terhadap keselamatan diri dan rakan. Okey. Hargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat, menghargai sumbangan sains dan teknologi, berfikir kritis dan analitis. Okey. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.